Tujuan sidang akhbar pada tengah hari ini ialah untuk menyatakan sokongan terhadap pendirian yang dibuat oleh Bersih, di mana sidang akhbar yang mereka buat kemarin, yaitu mereka akan mengadakan himpunan aman secara duduk bantah pada 28 hari bulan April di Dataran Merdeka. Kami daripada Parti Islam PAS dan parti-parti dalam Pakatan Rakyat PKR dan DAP menyokong pendirian NGO Bersih itu dan akan mengerahkan ahli dan penyokong kami untuk hadir dalam himpunan tersebut. Ini memandangkan bahawa tuntutan 8 perkara yang dituntut oleh Bersih hanya satu sahaja yang ditunaikan, yaitu celup jari ataupun tanda jari, table ink. Lain-lain tuntutan langsung tidak dipedulikan. Bahkan daftar pemilih adalah paling kotor yang dibuat oleh penyelidikan oleh rakan-rakan kita daripada parti-parti politik atau NGO. Hari ini saya menegaskan bahawa kami menyokong apa yang disarankan oleh ahli Parlimen Pokok Sena dalam Parlimen tentang wujudnya satu sindiket pegawai-pegawai peringkat tinggi dalam usaha untuk mengeluarkan kad pengenalan segera daripada merah kepada biru yang nama-namanya telah didedahkan oleh ahli Parlimen Pokok Sena. Itu segelintir sahaja. Jikalau kerajaan tidak mengambil indah terhadap pendedahan itu, kita akan terus mendedahkan nama-nama lagi yang terlibat dalam mengeluarkan kad pengenalan, dan pejabat mereka proses kad pengenalan itu pun kita tahu, dan tempat kad pengenalan diambil oleh mereka pun kita tahu. Bukan di Jabatan Pendaftaran Negara, tetapi ada sindiket yang besar yang sedang dibuat untuk mendaftar mereka menjadi rakyat dan sekaligus menjadi pengundi. Oleh itu kami menuntut satu Suruhanjaya bebas untuk menyiasat hal ini, kerana pemberian kad pengenalan secara berleluasa ini boleh menjejaskan keselamatan negara, ekonomi dalam masa terdekat ataupun dalam jangka panjang. Perbuatan ini terlalu serius dan kita harap kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak yang menjanjikan akan membuat pembaharuan dalam politik dan pentadbirannya di Malaysia ini, hendaklah membuat sesuatu. Baru-baru ini Perdana Menteri dalam lawatan resminya ke Myanmar telah memuji perubahan yang dibuat oleh kerajaan junta tentera, terutama dalam mengendalikan pilihan raya. Tetapi di Malaysia beliau tidak langsung ingin membuat perubahan, sama ada membersihkan daftar pemilih ataupun parti-parti politik akses kepada media. Ini langsung kami tidak perolehi. Oleh itu kami menuntut terutama sekali daftar pemilih yang bersih perlu segera dibersihkan, dan satu Suruhanjaya perlu dibuat untuk menyelidik perkara ini yang nama-nama mereka yang awalnya telah disebut oleh ahli Parlimen Pokok Sena dalam Parlimen, dan nama-nama lain yang terlibat kami akan dedahkan dari masa ke semasa. Contoh yang paling nyata misalnya, bagaimana MIMOS dapat mengesan 80,000 kes yang 100 orang pengundi duduk dalam sebuah rumah. Ini salah satu contoh.
bagaimana boleh 100 pengundi berada dalam sebuah rumah. Dan banyak lagi pendedahan yang dibuat, daftar pemilih yang meningkat di luar biasa di Subang dibandingkan dengan rakan di sebelahnya PJ Utara. Semua kita lihat daftar pemilih yang kotor ini tidak dapat melahirkan pilihan raya yang bersih. Kita juga mahu Malaysia menjadi negara contoh, iaitu boleh berlaku pertukaran kerajaan melalui pilihan raya. Tidak seperti negara dunia ketiga yang lain, pertukaran kerajaan melalui jalan raya dan pertumpahan darah yang banyak. Yang kita tidak mahu perkara itu. Sebab itulah berulang kali kita mendesak biar pilihan raya berjalan dengan bersih, rakyat akan berpuas hati sebarang keputusan yang diperolehi. Ini yang kita harapkan, dan kami sebut sekali lagi, menyokong dan menyeru orang ramai hadir dalam himpunan duduk dan bantah pada 28 April, dan kita anggarkan kehadiran dalam lengkungan 500,000 orang untuk menunjukkan kesungguhan rakyat nak kepada pilihan raya yang bersih dan adil. Turut sama dalam sidang akhbar ini ialah Adam Adli, mewakili mahasiswa, dan juga pemuda kita sekaligus juga mewakili mahasiswa yang lain. Itu saja. Kalau ada apa-apa persoalan boleh ditimbulkan kepada saya ataupun kepada rakan-rakan yang hadir pada petang ini. Terima kasih. Kerana mungkin akan potensi untuk berlakunya penolakan sewaktu 28 April. Itu bergantung pada tafsiran dia, tapi bersih memilih duduk dan bantah kali ini. Lain kali mungkin kita akan pilih berlari pula. Itu dari masa ke semasa kita boleh ubah taktik dan strategi. Kali ini duduk dan bantah. Sekali lagi kita akan berlari Johor ke Kuala Lumpur kalau dipersetujui. Haji, ada yang katakan bahawa Dataran Merdeka tu sebenarnya bukan satu tempat yang diwatakan untuk satu perhimpunan yang secara haram lah dikata. Jadi mungkin ada alternatif lah kalau sekiranya ada pilihan diberi oleh government untuk duduk. Terserah kepada bersih untuk memilih tempat dan menentukan tempat. Kami hanya menyokong pendirian bersih. Haji, jaminan untuk tidak berlakunya sebab sekarang ni konsep bantah dan duduk. Takkan bergerak, duduk je kat situ. Jadi ada jaminan daripada... Selalu aman. Yang... Sebenarnya tidaklah. Selalu ditembak gas, orang berlari mengata. Kalau tak tembak gas, tak ada masalah. Yang menghuru-barukan ialah Kementerian Dalam Negeri. Tu, macam yang aman. Pergerakan tu yang menyebabkan pergerakan ke Dataran Merdeka. Jangan sekat orang masuk dengan elok, tak ada masalah. Kalau bubuh gas, kandang babi pun kita masuk. Pedih mata.